Tuan-tuan, ilmu bagi Allah esa pada zat dia. Tuan-tuan, kita ni ada ilmu tak? Kita ada ilmu. Tuan-tuan, tapi ilmu kita disebut dalam kitab Tauhid, antaranya yang disebut dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Tuan-tuan, biar kita kenal kita ni siapa dia. Jadi tuan-tuan, kita tak ada takabur dengan orang. Jadi kita tidak ada ria dengan orang. Tak ada hasad dengan orang. Kita tahu kita lekeh. Kita adalah hamba kepada Allah. Tuan-tuan. الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan kita pohon pada Allah, mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita, ianya akan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Thimarul Jannah. Ianya adalah terjemah kepada Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, yang mana terjemahan ini dilakukan oleh Al-Syekh Idris Al-Khayyat Al-Fatani Al-Makki di atas kitab Risalah Mu'awanah
yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala. Tuan-tuan, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, dan ketahuilah olehmu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menelik ia kepada engkau. Tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kepada kita dan juga kepada sekalian makhluk-makhluk dia. Kerana itu tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, wa ma min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun gugur ke atas bumi melainkan ianya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Manusia senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan manusia itu dia lebih memberikan perhatian kepada pandangan manusia, lalu dia memperelokkan keadaan luarannya. Tuan-tuan, kita ni luaran kita ni kita ambil berat. Luaran kita ni kita akan bagi elok. Kenapa? Kerana kita tahu orang pandang kat kita. Tapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia tidak memberikan perhatian kepada batin dia. Padahal disitulah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat manusia ni adalah kepada batin, iaitu kepada dalaman manusia. Maka kita senantiasa akan diperhati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia kata, dan memandang ia, ya Allah, dan memandang ia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, atas engkau tidak tersembunyi. Tuan-tuan, maknanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala pandang pada kita ni, Allah ta'ala nampak secara sempurna. Tuan-tuan, tidak ada yang ketinggalan daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Tuan-tuan, ilmu ni maknanya berpengetahuan, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu setiap benda hak yang ada dan juga benda yang tidak ada. Ini pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada manusia itu sehinggalah tidak ada pun yang tersembunyi daripada pandangan Allah. Tuan-tuan, nak sembunyi macam mana? Kalau yang ada pun diketahui oleh Allah, yang tak ada pun di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Allah Subhanahu wa ta'ala dia menyebut,
Annallaha ya'lamu sirra wan najwa, kata Allah. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu dia mengetahui apa-apa yang tersembunyi, wan najwa, dan apa yang lebih tersembunyi. Tuan-tuan, maknanya apa? Benda yang sembunyi pun diketahui oleh Allah, yang lebih tersembunyi pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang munafik dia tidak boleh menyorokkan, dia tidak boleh menyembunyikan kemunafikan dia. Tuan-tuan, kita tengok dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dia cerita secara jelas, secara terang kepada kita sifat orang munafik. Tuan-tuan, orang munafik ni sifat dia zahir beriman pada Allah. Tuan-tuan, dia semayang tunggang-tunggik. Tuan-tuan, dia juga menzahirkan dia zikir pada Allah. Tuan-tuan, dia zahirkan dia kasih kepada Rasulullah. Tuan-tuan, sehinggalah orang munafik ni dia pi bina satu masjid. Tuan-tuan, sampai peringkat mereka bina masjid. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintah supaya masjid itu direban, supaya dirobohkan dia. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia dibina di atas dasar munafik. Tuan-tuan, orang munafik ni kalau orang yang tak tahu, orang akan kata bahawa dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kita teringat lagi bagaimana ada satu orang Belanda yang pada masa itu dia nak menjajah kota Aceh. Tuan-tuan, nama orang Belanda tu adalah Snauk Hadronji. Tuan-tuan, nama pun payah kita nak sebut. Snauk Hadronji. Tuan-tuan, bila mana dia nak menjajah kota Aceh, tak boleh-boleh. Dia cuba jajah, dia cuba buat kekerasan, tak boleh juga nak jajah kota Aceh ni. Tuan-tuan, akhirnya dia pun kaji, maka dia pun berangkat ke Mekah. Tuan-tuan, ada orang yang habaq dengan dia. Kalau kamu nak tahu kekuatan orang Aceh ni, kamu kena pi ke Mekah, jumpa dengan tok-tok guru di Mekah, dan kamu tengok sendiri apa kekuatan mereka ni. Tuan-tuan, lalu Snauk Hadronji ni dia pun pilah ke Mekah. Tuan-tuan, dia belajar di Mekah, dia belajar kitab turas, dia belajar kitab-kitab ulama, dan diceritakan sehinggalah dia menjadi alim, dan beberapa ketika dia menjadi imam di sana. Tuan-tuan, orang pun ikut dia sembahyang. Tuan-tuan, tak apalah, orang tak tahu dia kafir, sembahyang sah, pasal apa tak tahu. Tuan-tuan, tapi orang boleh ikut dekat dia, orang boleh percaya dengan dia. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang melihat kepada zahir dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, padahal dia adalah orang yang nak mengkaji apa dia kekuatan yang ada pada orang Islam ni, sehinggalah dia tidak boleh menjajah akan kota Aceh. Tuan-tuan, maknanya apa? Pengetahuan kita setakat apa yang zahir sahaja. Tuan-tuan, samalah dengan orang munafik. Orang munafik ni pada zahirnya dia adalah orang yang taat kepada Allah. Tuan-tuan, pada zahirnya dia menunjukkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka kisah orang munafik ni dan dirakamkan di dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan, kata Al-Imam
Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dia ceritakan kisah orang munafik ni sejelas-jelasnya supaya apa? Kita tidak tertipu dengan orang yang zahirnya taat pada Allah, padahal dalaman dia, batiniah dia kufur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maknanya dengan manusia dia boleh bohong, dengan manusia dia boleh tipu, tetapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala mengetahui yang rahsia, dan yang lebih rahsia daripada tu pun diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menilik ia kepada engkau, yakni dia tengok kepada kita, dan memandang Allah ta'ala atas engkau tidak ada yang tersembunyi. Tuan-tuan, maknanya tidak ada yang terlepas daripada pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala itu dia maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui apa-apa, kata Allah. Tuan-tuan, ilmu yang ada pada kita ni sikit sangat. No? Ilmu yang ada pada kita ni sikit sangat-sangat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah didatangkan ilmu, diberikan ilmu kepada kamu, kata Allah, melainkan hanya sedikit sahaja, kata Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengoklah teknologi yang ada pada hari ni, tuan-tuan tengok betapa punya hebat hari ni. Telefon dah tak pakai 3G. Tuan-tuan, telefon korang-korang kena pakai 4G. 4G tu pun dah ketinggalan dah. Tuan-tuan, hari ni orang pakai 5G. Tengok macam mana teknologi pada hari ni. Tuan-tuan, orang boleh buat tsunami buatan orang boleh buat. Tuan-tuan, orang boleh buat nuklear. Orang boleh buat macam-macam. Yang orang tak, dia boleh buat dengan tangan dia. Tuan-tuan, itu adalah sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kerana tu Allah Ta'ala kata, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah didatangkan ilmu kepada kamu melainkan sikit, kata Allah. Tuan-tuan, ulama dia buat satu misalan, banyak mana ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tuan-tuan, sebab itu bab muraqabah ni dimasukkan oleh Imamul Haddad. Kenapa? Kalaulah kita ada sifat ni, tuan-tuan, kita akan rasa yang diri kita tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kita tidak akan rasa kecerdikan yang ada pada kita ni boleh mengatasi kecerdikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala dia sebut, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat perancangan, maka ketahuilah Allah Ta'ala juga mempunyai perancangan. Dan perancangan yang terbaik adalah perancangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok Nabi SAW, masa dia nak keluar daripada kota Mekah. Tuan-tuan, ni cerita dalam peristiwa hijrah. Tuan-tuan, sebelum daripada Nabi SAW keluar daripada kota Mekah ni, tuan-tuan, orang-orang kufar Quraisy, mereka terlebih dahulu buat pakatan. Mereka dah mesyuarat terlebih dahulu. Tuan-tuan, mereka kata apa?
kita ambil setiap daripada kabilah kita. Tuan-tuan, depa tu ada kabilah. Nah, depa tu ada puak-puak depa bersatu dengan puak-puak ni dalam nak menjahannamkan Islam, nak menjahannamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni nak cerita ilmu Allah Subhanahu wa taala ni. Tuan-tuan, depa buat pakatan. Depa kata apa? Depa kata setiap daripada puak dia kena ambil seorang yang paling kuat dan juga yang paling pandai dalam bermain dengan senjata dan sebagainya. Tuan-tuan, dia ambil orang yang kuat-kuat ni, orang yang kemas-kemas ni. Setiap puak kena ambil seorang yang paling kemas. Tuan-tuan, jadi malam Nabi SAW nak keluar, rumah Nabi kena kepung lah. Tuan-tuan, kita nak keluar ke mana? Tuan-tuan, ni kita nak tanya lah. Tuan-tuan, kalau setakat kita guna akal, kalau kita pikiran kita hanya setakat akal dan strategi, tuan-tuan, kita akan kata tak ada jalan keluar lagi dah. Dan kita akan kata tak ada harapan dah. Kalau mati kena bunuh pun aku reda. Tuan-tuan, tu kalau kita punya pemikiran kita setakat akal saja. Tuan-tuan, tapi apa yang berlaku pada malam Nabi nak keluar ni? Tuan-tuan, mereka dah siap siaga dah. Rumah Nabi SAW dah dikepung dah. Tuan-tuan, mereka dah mesyuarat siap-siap dah. Tuan-tuan, mereka dah pasang perancangan dah. Tuan-tuan, tapi Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi supaya keluar. Tuan-tuan, kalau kita lah dekat depan tu ada benda bahaya, patah balik. Tuan-tuan, nak buat apa kita pi langgak dia? Macam orang yang mati rotek dengan tak ada lesen lah. Tak ada rotek, kemudian lesen pun tak ada ataupun mati ke macam mana. Tuan-tuan, polis dia dah pesan siap-siap dah. Jangan langgak kami, baik patah balik. Kalau langgak, hang kena lah. Kami bertanggungjawab lah dengan benda ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintah, hey Muhammad, keluar. Tuan-tuan, bila mana keluar ni, apa yang berlaku? Semua orang ni orang kemas-kemas ni. Tuan-tuan, semua ni adalah orang yang kuat-kuat belaka. Tuan-tuan, mereka tu tadi bila mana Nabi SAW keluar, tuan-tuan, mereka semuanya tidur, mereka semuanya berasa nak lena, mereka mengantuk dan sebagainya. Tuan-tuan, sehingga kan disebut di dalam sirah Nabi SAW boleh ambil pasir, kemudian Nabi boleh letakkan pasir tu di atas kepala mereka. Tuan-tuan, nak tunjuk kata mereka tak bermain apa dah pada masa tu. Tuan-tuan, maka Nabi SAW pun keluar dalam keadaan aman dan juga sejahtera. Nabi boleh sampai ke Madinah dan Nabi buka empire pula dekat Madinah. Tuan-tuan, ini semua adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka tidak ada yang boleh tersembunyi daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata, memandang ia atas engkau tidak tersembunyi, atas daripada engkau oleh yang sembunyi. Tuan-tuan, yang benda dalam-dalam, benda yang memang tidak dizahirkan sama sekali. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam ayat lain, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pengetahuannya amat-amat luas, kata Allah. Tuan-tuan, ilmu bagi Allah esa pada zat dia. Tuan-tuan, kita ni ada ilmu tak? Kita ada ilmu. Tuan-tuan, tapi ilmu kita disebut dalam kitab Tauhid, antaranya yang disebut dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Tuan-tuan, biar kita kenal kita ni siapa dia.
Jadi tuan-tuan, kita tak ada takabur dengan orang. Jadi kita tidak ada ria dengan orang. Tak ada hasad dengan orang. Kita tahu kita lekeh. Kita adalah hamba kepada Allah. Tuan-tuan, manusia ada ilmu tak? Manusia ada ilmu. Nah, kalau tak, takkanlah kita boleh buat kerja kita. Nah, ada orang yang dia pandai bab kereta. Ada orang yang dia pandai bab enjin. Ada orang pandai bab aircon, bab apa-apalah. Mengikut bidang masing-masing. Tuan-tuan, tapi walaupun dia pakar pada bidang dia, dia tak pakar pada bidang-bidang hak yang lain. Tuan-tuan, tak kira lah. Ustaz yang bercakap tu hebat lagu mana sekalipun, warak macam mana sekalipun, tuan-tuan, kalau enjin kereta rosak, jangan bawa pi kat dia. Tuan-tuan, kita suka sangat dengan ulama ni. Kita jadi pengikut dia, kita ni nak keberkatan dia. Tuan-tuan, satu hari enjin rosak, pi serah kat dia. Tuan-tuan, dia jadi koi jahanam nanti. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana ilmu manusia itu dia tidak sempurna. Dan dia kena tahu, ilmu yang dia ada ni punca daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kejadian diri kita dia mula dengan tak ada. Mula-mula tak ada kita ni. Itu permulaan kita. Dia mula-mula tak ada, kita tak ada, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala benci dengan orang yang ada sifat takabur, besarkan diri. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, man fi qalbihi zarratin, siapa-siapa yang dalam hati dia zarratin min takabburin, yang dalam hati dia ada sebesar zarah takabur, suka membesarkan diri. Tuan-tuan, dia suka besarkan diri dia. Dia sombong dengan orang. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, dia tidak layak untuk mencium wangian daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jangan kata masuk. Cium bau syurga pun Allah Ta'ala haramkan kepada orang yang takabur. Tuan-tuan, macam mana dia boleh takabur ni? Dia mula dengan tak ada. Tuan-tuan, siapa yang mengadakan dia? Yang mengadakan dia nu wujud, yang mana yang telah ada lama dah, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila dah ada dah, kita dah reti ke semua benda? Tak, tuan-tuan. Sebab itu dalam kejadian Nabi Allah Adam AS, tuan-tuan tengok Allah Ta'ala kata, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kata Allah, Adam ketika mana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengajarkan kepadanya akan nama-nama benda. Tuan-tuan, nak tunjuk kata ilmu yang boleh kat kita ni bukan kerana kita pergi universiti. Tuan-tuan, tapi jangan tak hantar anak pergi universiti pula. Ni nak cerita pada hakikatnya. Ni nak cerita dari segi makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pengetahuan yang ada pada kita ni bukan sebab kita belek kitab, bukan kerana kita baca. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan nama-nama benda. Kemudian dia sebut kepada malaikat yang menyaksikan kejadian Nabi Allah Adam AS. Tuan-tuan, maknanya apa? Ilmu yang ada kat kita ni adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bila mana ilmu tu diberikan oleh Allah, kemudian tak banyak pula punca daripada dia. Tuan-tuan, tidak ada pun benda yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hati-hati daripada berniat dengan yang tidak elok. Sebab itu kata ulama, manusia dibalas oleh Allah dengan 3 unsur. Tuan-tuan, jaga 3 unsur ni. 3 unsur ni
semua dalam pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata ulama, apa yang dia sebut, tuan-tuan, apa yang dia kata, yang tu akan dilihat oleh Allah. Kalau baik diberikan pahala, kalau tidak baik akan diberikan dosa oleh Allah. Ni benda yang kita kata, tuan-tuan, benda yang kita cakap ni. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, kalaulah benda yang kamu nak kata tu mendatangkan faedah dan boleh mendatangkan pahala daripada Allah, teruskan. Cakap. Cakaplah. Seberapa banyak pun dia nak cakap tak apa. Pasal apa? Benda tu memberikan faedah. Dia mendatangkan pahala daripada Allah. Tapi kata Imam Syafi'i, kalaulah benda yang kamu nak kata tu tak ada faedah, bahkan boleh mendatangkan dosa pula, lebih baik kamu diam dan tidak berkata apa-apa. Diam lagi baik. Tuan-tuan, maknanya apa? Perkataan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kedua, apa-apa yang dilakukan oleh anggota tubuh badan, tuan-tuan, pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tengok macam mana orang yang memproses arak, yang membuat arak, yang bawa arak, yang minum arak. Tuan-tuan, semua ni adalah perbuatan, baik yang memerah, baik yang proses, baik yang bawa, baik yang minum. Kata Nabi SAW, semua mereka itu terlibat dengan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya perbuatan yang kita buat ni dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu lagi, apa dia? Iaitulah niat dan juga apa-apa yang dilintaskan pada hati. Tuan-tuan, itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana pandangan Allah bukan hanya setakat pada yang zahir, tetapi dia masuk ke dalam batin manusia. Sampai ke situ pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu dalam satu peperangan, bila mana ada orang-orang yang dalam perang ni, dalam perang tu ada orang yang mati dalam peperangan tersebut. Jadi sahabat-sahabat ni pun kata, Masya Allah, betapa mereka ni beruntung kerana mati dalam peperangan. Tuan-tuan, mati dalam perang ni kira apa? Mati syahid lah. Tuan-tuan, mati syahid adalah mati yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus mati ni. Dia mati syahid, mati yang disaksikan oleh Allah. Tuan-tuan, tapi kata Nabi SAW, Allahu a'lam biniyatihim, kata Nabi. Allah lebih tahu berkenaan dengan niat-niat mereka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kita tengok mereka betul mati dalam peperangan. Kita tengok mereka mati dalam keadaan beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi Nabi kata apa? Allahu a'lam biniyatihim, tapi Allah lebih tahu berkenaan dengan niat-niat mereka, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, sebab itu tidak ada yang terlepas pun daripada apa yang disembunyikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, dan tidak lenyap daripada Tuhan engkau walaupun satu zarah pada bumi dan juga pada langit. Tuan-tuan, semuanya di dalam tinjauan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada manusia, lillahi ma fis, kita tiap-tiap hari baca ayat ni. Tuan-tuan, kita baca ayat ni kira nak kelebihan dah. Contoh orang kalau bisnes ke apa, dia tak tinggal, tuan-tuan, baca surah Al-Fath, kan? Inna fatahna laka fatham mubina. Dia baca surah tu. Pasal apa? Kerana dia tahu surah ni kan surah tentang pembukaan.
Jadi kalau dia baca surah ni, mudah-mudahan rezeki dia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan ada juga hak yang duk buat reka, dia rekanya nah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. No. Dia pun baca berulang-ulang kali tak habis pun, dia ambil part tu ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. No, pasal apa? Kerana dekat situ ada perkataan buka. Dia kata, oh pula dah. No, ada perkataan buka. Jadi kalau terkunci apa-apa ke kat kedai ayam, dekat mangga ke, terkunci pintu ke apa semua sekali, baca ayat ni. Ataupun kerana nak murah rezeki, alam tara kaifa fa'ala rabbuka, tam buka tu tekan sikit. No. Tuan-tuan, inilah kerja kita. Tanpa kita mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, paling kurang dengan pengetahuan yang ada ni, kita faham, kita reti apa dia hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahu alam lah. Kalau di Johor, tuan-tuan, depa ada satu program, nama program tu simple ya. Nama program tu adalah program budaya Al-Quran. Tuan-tuan, dia akan buat bila? Dia akan baca lepas Zuhur sekali, sebab masa tu ada orang yang kerja, dia berhenti berehat, maka ada program budaya Al-Quran. Baca tak banyak. Tuan-tuan, baca lebih kurang 2-3 ayat. Nanti ada ustaz yang akan hurai lebih kurang dalam 10-15 minit. Baca 1-2 ayat. Tujuan dia untuk apa? Mentadabbur. Maknanya mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ni biasa kita baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tuan-tuan, hari Jumaat tengok penuh masjid. Kenapa? Kerana nak dengar imam baca Suratul Sajadah dan juga Suratul Insan. Tuan-tuan, cuba tu imam hari Jumaat lepas-lepas dia baca Fatihah, waladdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Oh, dia ready dah nak sujud sajadah. Nah, tiba-tiba tu imam dia baca apa? Ahasiban nasu ayyutraku. No, sembahyang boleh jadi tak khusyuk, angkat kepala. No, angkat kepala tau. Awak baca surah ni. Dah dia jadi ragu sepanjang daripada apa ni, daripada sembahyang dia. Tuan-tuan, dalam fiqh sebut apa? Orang yang ragu-ragu dalam sembahyang dia. Ragu-ragu dalam sembahyang dia. Dan ragu itu lama. Tuan-tuan, kalau ragu sat-sat tak apa. Ragu-ragu itu lama. Tuan-tuan, dia boleh membawa kepada batalnya sembahyang satu orang. Tuan-tuan, dia terkejut. Hasiban ada yang tu sampai tak perasan, dia pergi tegak kawan dia. Hari ni bukan hari Jumaat. Tuan-tuan, punya kita ni Allah, tapi tadabbur tak ada. Tuan-tuan, macam ayat tadi tu kita baca, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit, yang di bumi, antara keduanya. Tuan-tuan, semuanya itu diliputi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ilmu manusia sekerat. Dia boleh tahu satu bidang, tetapi dia tak boleh mengetahui bidang yang lain. Tuan-tuan, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu Pak Da'il Mekah dalam kitab dia Bakurah Al-Amani, tuan-tuan, bila dia sebut akan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia bubuh dekat depan perkataan tu. Tuan-tuan, contohnya kita ambil apa? Kalam, sifat kalam. Tuan-tuan, yang biasa kita duk baca, yang kita duk belajar, berkata-kata Allah. Tuan-tuan, Pak Da'il tak? Dia terjemah apa? Perkata Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Yang kita boleh bercakap, yang kita boleh apa ni, berbicara ni, tuan-tuan, semuanya daripada perkata tu, daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tuan, bila sebut ilmu, Allah itu mempunyai pengetahuan. Dan tuan, tapi Pak Dail dia kata apa? Ilmu itu pengetahuan. Bila kata pengetahuan, semua jenis ilmu, apa juga ilmu, dan tuan, dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, tidak akan tinggal satu zarah pada bumi dan pada langit. Dan jika engkau nyaringkan perkataan Allah tahu, maka bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui juga apa-apa yang engkau perlahankan juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka sebagai kita kata ulasan, kesimpulan daripada apa yang kita sebut malam ni, Allah Ta'ala itu dia alim, dia maha mengetahui, maka tak boleh disembunyikan sekalipun, melainkan dia di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, dia akan berasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana hati dia tak elok. Dan tuan, tapi bila mana kita boleh riah, bila mana kita boleh hasad, bila mana kita boleh ada lintasan-lintasan yang tak elok, tanpa ada rasa malu pun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tolong muhasabah balik, dekat mana sebenarnya kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita, dan kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.